Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugasan kedua subjek pengantar pengajian pendidikan GPPP 1092. Nama saya Nur Ummi Fadilah binti Muhammad Ashraf pada option pendidikan Islam. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam tugasan ini, saya dikehendaki untuk menerangkan implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara berdasarkan petikan di atas. Berdasarkan salah satu objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, iaitu mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan, PPPM berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Berdasarkan petikan ini, saya akan perkenalkan dahulu beberapa topik yang akan saya bincangkan pada hari ini. Pada hari ini, saya akan membincangkan 4 topik yang berkait rapat dengan tajuk, tugasan dan petikan sebentar tadi. Pertama sekali, saya akan menerangkan dengan ringkas mengenai apakah sebenarnya maksud Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang kedua, saya akan menerangkan mengenai 5 aspirasi sistem pendidikan negara, seterusnya mengenai guru berjiwa pendidik dan akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai implikasi, aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan negara terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum saya menerangkan mengenai tajuk kita pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah video. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, keberkesanannya membuktikan ia diiktiraf di pentas dunia. Melepasi gelombang pertama, pelbagai kejayaan telah diraih. Antaranya, penguasaan literasi numerasi Linus menunjukkan peningkatan. Dari segi enrolment murid juga meningkat. Ia termasuk jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Memacu peningkatan sistem pendidikan negara. PPPM. Video yang telah kita saksikan sebentar tadi merupakan video promosi keberkesanan PPPM yang telah dibuat naik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menerangkan apakah itu PPPM. Apakah itu PPPM? Pada Oktober 2011, Kementerian Pendidikan telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu. Semasa kajian, kementerian telah memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari peringkat global seperti UNESCO, Bank Dunia, OECD serta institusi pengajian tinggi awam. Ianya juga melibatkan orang awam seperti pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan murid-murid di seluruh negara. Pelan ini telah melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Ianya juga mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. PPPM mempunyai 3 objektif yang ingin dicapai. Walau bagaimanapun, pada hari ini saya hanya akan membuat sorotan pada objektif PPPM yang kedua yang merupakan terkunci dalam petikan tugasan sebentar tadi. Seperti yang saya telah paparkan di dalam slide pembentangan, objektif PPPM yang kedua adalah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Melalui objektif ini, kementerian telah meletakkan 2 aspirasi yang perlu dicapai oleh pendidikan Malaysia, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Demi mencapai 11 aspirasi ini, kementerian telah menetapkan 11 anjakan sebagai garis panduan dalam merealisasikan usaha ini. Tanpa membuang masa dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan dengan mudah mengenai apakah sebenarnya 5 aspirasi sistem pendidikan negara ini. Pertama sekali, saya akan menerangkan dengan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi.
Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi yang keempat, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai, mengadakan sesuatu, atau dengan istilah yang lebih ringkas, ianya bermaksud cita-cita. Melalui definisi ini, kita dapat melihat bahawa aspirasi sistem pendidikan negara ini merupakan cita-cita Kementerian Pendidikan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan negara kita. Aspirasi yang pertama ialah akses kepada semua. Aspirasi ini mengharapkan agar setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas. Di dalam aspirasi ini, kementerian juga berhasrat untuk meningkatkan kadar peratusan pendidikan lepasan sekolah menengah seperti universiti, kolej, institusi, politeknik dan lain-lain. Aspirasi yang kedua pula ialah kualiti standard antarabangsa. Dalam aspirasi ini, kementerian berhasrat agar semua kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan cemerlang setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa yang masih berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia. Aspirasi ini adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA. Apakah itu TIMSS dan PISA? TIMSS dan PISA ini ialah pentaksiran antarabangsa yang berfungsi untuk menguji kemahiran aras berfikir murid-murid dalam bacaan, matematik dan sains. Kita pergi pula kepada aspirasi yang seterusnya iaitu equity untuk semua murid. Aspirasi ini mengharapkan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Dalam usaha ini, kementerian telah menyediakan bantuan asas kewangan seperti KWAPM iaitu kumpulan wang amanah pelajar miskin dan telah membuka laluan alternatif seperti kolej vokasional bagi memberi peluang kepada murid-murid dalam mengembangkan bakat mereka dalam bidang yang pelbagai. Seterusnya, perpaduan iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid-murid. Murid-murid dapat belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan melalui pengalaman berinteraksi bersama murid-murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik semasa berada di sekolah. Melalui aspirasi ini, kementerian berhasrat untuk mencana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid bagi berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Akhir sekali, aspirasi yang terakhir iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi atau frasa yang lebih mudah difahami iaitu keberhasilan murid. Keberhasilan murid ini merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Walau bagaimanapun, perkara ini memakan kos peruntukan yang tinggi, namun kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Seterusnya, saya akan menerangkan pula apakah itu guru berjiwa pendidik. Sekiranya kita lihat dalam konteks bahasa Arab, terdapat perbezaan di antara murabbi iaitu pendidik dan muallim iaitu pengajar. Guru berperanan sebagai murabbi iaitu pendidik dan bukan sekadar muallim iaitu pengajar. Hal ini kerana peranan muallim ataupun pengajar berfokuskan pengajaran manakala murabbi berfokuskan pendidikan. Matlamat utama pengajar adalah agar ilmu yang diberikan itu dapat difahami dan diaplikasikan semula semasa peperiksaan. Walau bagaimanapun, murabbi pula ataupun pendidik berperanan bagi mendidik jiwa muridnya supaya ianya terkesan oleh ilmu yang diberikan. Ilmunya itu kemudian akan dihayati, diyakini dan kemudiannya diamalkan di dalam kehidupan. Definisi ini menunjukkan bahawa seorang guru yang berjiwa pendidik memiliki kemampuan untuk mendidik hati pelajar dengan memberi makna yang lebih mendalam terhadap ilmu intelektual yang dipelajari.
Sentuhan akal dan hati ini akan menghidupkan emosi yang lebih stabil dan positif. Seterusnya, membentuk model insan yang berguna kepada diri sendiri, persekitaran, masyarakat dan negara. Seterusnya, saya akan masuk kepada implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara terhadap guru berjiwa pendidik. Terlebih dahulu, marilah kita tonton bersama-sama paparan video yang telah saya sediakan ini. Assalamualaikum semua. Seperti yang anak-anak semua tahu, pelajar daripada sekolah kita telah pun terpilih untuk menghadiri Kem Adiwira Teams di Hotel Seri Malaysia Sepang. Kem tu untuk apa, cikgu? Oh, kem ini adalah sebagai persediaan kamu semua sebelum menjalani pentaksiran e-Teams pada bulan Jun akan datang. Jadi, pada waktu kelas saya nanti, saya nak pelajar-pelajar yang terlibat untuk hadir ke Makmal ICT dulu. Kita nak buat apa kat Makmal ICT, cikgu? Disebabkan peperiksaan e-Teams nanti akan menguji kemahiran berfikir anak-anak semua, jadi cikgu akan memperkenalkan satu perisian yang boleh membantu kamu semua semasa pentaksiran nanti. Berdasarkan video ini, saya akan menerangkan implikasi yang pertama, iaitu ianya akan melahirkan guru yang mempunyai pembangunan profesionalisme dan kemahiran teknologi. Pembangunan profesionalisme ini bermaksud guru yang sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran yang berterusan. Guru yang profesional juga harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan agar ianya dapat mewujudkan keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah. Seterusnya, memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad yang ke-21. Kemahiran teknologi pula merujuk kepada guru yang menggunakan pengetahuan tentang teknologi untuk memudahkan cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid. Selain itu, guru berkemahiran teknologi juga dapat menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Kedua-dua implikasi ini sekaligus dapat memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua dan yang kelima, iaitu kualiti standard antarabangsa dan pelaksanaan percakapan tinggi. Seterusnya kita pergi ke video yang kedua. Okey, salam sejahtera semua. Selamat datang ke perjumpaan Kelab Rukun Negara yang kedua untuk tahun ini. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, cikgu nak kamu semua bahagikan kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dan syaratnya setiap kumpulan tu kena pastikan ada sekurang-kurangnya 2 kaum yang berbeza. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, baiklah. Semua dah ada kumpulan ke? Okey, jadi ketua kumpulan boleh ambil kertas A4 ni. Sekarang, tugasan kamu semua pada hari ini ialah kamu semua dikehendaki secara bergila-gila untuk menerangkan dan menceritakan pasal hari perayaan bagi hari perayaan masing-masing. Jadi saya mahu kamu semua, berdasarkan video sebentar tadi, implikasi penghayatan aspirasi ini dapat melahirkan guru yang boleh menjadi suri teladan kepada murid-murid. Guru berjiwa pendidik berperanan sebagai suri teladan kepada murid-murid sama ada dari segi sikap dan tingkah laku serta berperanan dalam membangunkan identiti nasional yang kukuh di dalam murid-murid. Implikasi ini secara tidak langsung telah merealisasikan aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga dan yang keempat, iaitu adanya equity untuk semua murid tanpa mengira kepelbagaian latar belakang, dan aspirasi keempat iaitu percaya memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Boy? Ada, cikgu. Gopal? Ada, cikgu. Yaya? Yaya tak datang ke hari ni? Tak, cikgu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Yaya, kenapa awak tak datang sekolah hari ni? Maafkan saya, cikgu. Semalam saya tolong mak saya buat biskut. Baiklah, untuk kelas RBT kita pada hari ini, kita akan pergi ke bengkel untuk membuat pastri.
Wah, sedapnya biskut kamu ni, Ayah. Implikasi yang terakhir, guru akan memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemejadian murid. Guru yang mempunyai wawasan juga harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mereka mampu bersaing di peringkat global. Implikasi ini secara tidak langsung dapat memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama, iaitu akses kepada kejayaan, di mana murid yang dapat dicungkil potensinya akan melanjutkan pelajaran selepas sekolah menengah sekaligus meningkatkan kadar peratusan pendidikan lepasan sekolah menengah. Sekiranya kita lihat kembali kepada implikasi yang telah saya bentarkan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa kelima-lima aspirasi sistem pendidikan negara dapat direalisasikan sekiranya setiap pendidik menghayati aspirasi dan hala tuju negara. Oleh itu, bakal guru berjiwa pendidik perlu berusaha dan berganding bahu bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam melahirkan modal insan yang berguna, seterusnya menjamin kesejahteraan dan masa depan negara kita Malaysia. Sebagai penutup, saya akan mengakhiri tugasan saya dengan sebuah video daripada John Spencer yang bertajuk Because of a Teacher. Right now, there is a kindergarten teacher perusing the aisles of Target, even though he still has 2 more weeks of summer break. He is already dreaming up ways to make his students feel welcome. His classroom will be a refuge. For a few kids, it may be the only place where they feel truly safe because of a teacher. There's a language arts teacher who will take a week and give up her lunch period, those blessed 26 minutes to scarf down a meal, in order to help a student learn how to read. And although the progress is slow, this boy will become a reader because of a teacher. There's a math teacher who will have a room full of kids who claim that they're just not good at math. By the end of the year, his kids will be geeking out over ways to solve complex problems. They'll see that math can be creative and even fun, and they will become problem solvers because of a teacher. There's a science teacher who will inspire her students to chase after questions, and one afternoon they'll be so excited about their experiments that they won't even notice the bell ring. And they will become scientists because of a teacher. There are history teachers who will inspire students to record history, and a group of PE teachers who will encourage kids to get more active. There are technology teachers who will help students send their work to the world, and fine art teachers who will get kids to find their creative voice. There are foreign language teachers who will help kids communicate globally. And there are CTE teachers preparing students for all kinds of jobs. And there's this teacher librarian who will see the students as children and not data. He's creating a makerspace while also inspiring kids to fall in love with reading. And they will become lifelong learners because of a teacher. And right now, there's a 4th grade teacher with a scribbled up yellow legal pad. She's dreaming up wild new projects, and even though she jokes about not wanting to go back to school, she is secretly excited about meeting her new group of students. This is her 27th year, and she's still taking creative risks. To her, it's no big deal. It's what she does. But it's a big deal to her students. To them, she is a hero. And this year, she will make her students' world epic, like she always does. They will remember her forever, and she will change the world in ways that she cannot even fathom. And all of this will happen because of a teacher.
Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akhiri pembentangan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Kirang rasa tidak terperi, bertemu Puan Nur Rashikin yang baik budi. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.